sekalian. Okey, kita teruskan dengan soalan dari Nik Afikah binti Kamil. Assalamualaikum. Salam. Saya ingin bertanya, saya mendapat tawaran PhD penyelidikan full time. Boleh bagi pencerahan bagaimana kaedah PDP by research ini dilaksanakan bagi semester 1? Sebab saya berada di Sabah. Nik Afikah. Nik Afikah. Nik Afikah ada di talian ke? Sebab saya ada soalan susulan. Tak ada. Dia tak apa saya. Pagi-pagi ya? Pagi-pagi. 13. Kalau okey. PhD penyelidikan full time, okey. Kalau ikut semester pertama apa yang Nik Afikah ataupun kawan-kawan yang lain juga mungkin satu situasi sama dengan Afikah, anda perlu hadir ke kelas, ikuti kelas yang research methodology tu yang macam saya katakan tadi. So kena daftar khusus itu, kena tengok jadual pada hari apa. Selalunya dia berlaku pada mungkin hari Jumaat macam itulah selama 4 jam. Secara online lah selalunya, tapi kena tengok juga jadual yang dikeluarkan oleh fakulti. Okey, itu yang pertama. Keduanya ialah apa tadi? Kaedah. Okey, untuk semester 1 selalunya tidak lagi berlaku research tu. Okey, so semester 1 selalunya berlaku ambil kursus research method dan juga perbincangan secara intensif bersama penyelia. Okey, so ambil kelas je lah. Saya ingat untuk untuk research method, saya ingat semua secara online kan, research method. Yes. Saya mostly secara online, so tiada masalah kalau Nik Afikah berada di Sabah. Boleh join secara online. Tapi kena semak dulu jadual di fakulti. Terima kasih. Fakulti ni juga website IPS kan ada. Di fakulti ada, website IPS pun ada. Okey, seterusnya. Terima kasih Prof. Lan. Seterusnya soalan dari Alisandra Tangai. Selamat tengah hari semua. Selamat tengah hari. Saya ada soalan. Saya telah isi Google Form hari itu untuk masuk bulan Oktober nanti kerana saya masih menunggu surat pengesahan jawatan. Jadi sekarang saya perlu daftar atau saya tunggu bulan 10 nanti untuk daftar atau bayar yuran? Okey. Pada Alisandra Tangai, saya rasa Alisandra Tangai ini dah menghubungi saya melalui WhatsApp sebentar lagi kan. So untuk makluman diisi untuk warga yang bercadang untuk menanggung pengajian, so boleh isi Google Form yang kami telah berikan dan isi untuk menanggung ke semester Oktober 2023. Dan untuk kemasukan Oktober nanti kami akan emailkan kembali jemputan bagi pendaftaran untuk calon-calon yang telah menanggung. Tapi di sini saya nak ingatkan kepada sesiapa yang menanggung, sila simpan baik-baiklah, maksudnya simpan elok surat tawaran itu sebab banyak juga kita dapat kes pelajar yang menanggung ni Allah bilang kan surat tawaran. So saya nasihatkan simpan elok surat tawaran tersebut. Nanti bulan Oktober nanti kami akan email dan semua anda untuk mendaftar bagi kemasukan. So yang kedua itu, adakah saya untuk bayar? Ya, betul. Nanti kita akan email kembali seperti semester Mac ni untuk anda bayar yuran dan mendaftar sebagai pelajar. Itu saja. Terima kasih kepada Encik Fad. Seterusnya soalan daripada Nazmi Sani. Salam, saya nak tanya, untuk penukaran SB kedua untuk master, perlu isi borang juga ke? Jawapannya ialah ya. Jawapannya ialah ya. Seterusnya, soalan daripada Muhammad Daniel. Saya ada soalan, bagaimana nak dapatkan kad matrik? Saya dari Mood B. Okey, Encik Daniel. Okay, saya tahu Encik Daniel pada baru kan untuk Mac 2022. Jangan risau, nanti bila dah siap kad matrik, dah cetak semua, nanti kami akan berikan. Encik Daniel boleh datang ke UPSI, ambil kad matrik dan juga barang soalan yang akan diberikan kepada semua pelajar. Okay. So, kejap nanti bila dah
dia tak semua itu kena ganti. Okay, terima kasih Daniel. Seterusnya, daripada Liza. Selamat tengah hari. Saya student master pendidikan awal kanak-kanak. Mod C. Bila tarikh start kelas, boleh tak pihak UPSI... Kenapa 2 kali UPSI? Listkan nama penyelia. Online. Okey. Untuk makluman, tarikh kuliah bermula pada 11 hari bulan 4 2022 dah. Dan untuk kali ini dah bermula kelas. Okey. Lepas tu boleh tak pihak UPSI listkan nama penyelia? Yang ni saya cadangkan untuk pelajar untuk semak dengan fakulti masing-masing lah, supaya sebab pelajar UPSI ni dia ada certain akademik je yang boleh dilantik, so kena rujuk dengan fakulti untuk pelantikan penyelia. Terima kasih. Okay. Terima kasih Puan Rona. Seterusnya soalan daripada Asna Zukrina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf bertanya, selepas dapat email pendaftaran, saya terlepas taklimat pendaftaran untuk FBK. Jadi apa yang saya perlu buat ya? Thank you. Adakah saya miss out any step? Okey, pada Asna Zukrina ni pun saya okey, testing. Testing. Oh, okey, jelas Okey. Alright. Untuk yang Asna tadi saya dah berbual dengan Asna melalui WhatsApp. Okey Asna, untuk sebab saya maklum Asna ni lambat mendaftar dan Asna pun dah terlepas ABK punya jemputan kan untuk taklimat tu. Tapi jangan risau. Untuk sebab biasanya kan untuk taklimat fakulti ni, fakulti akan cerita tentang structure, tentang pengenalan asas pada fakulti lah. So tak ada masalah. Asna, saya percaya Asna dah terima jemputan tu dan dapatkan satu link pada orientasi tu. So Asna pergi kat orientasi tu dan pergi ke FBK dan boleh berhubung direct dengan fakulti untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan pengajian Asna Zukrina. Okay? So nanti apa-apa pun untuk yang mana yang fakulti yang dah buat, saya akan minta fakulti untuk upload lah dia punya rakaman video taklimat supaya pelajar yang lambat sikit mendaftar tu boleh lihat semualah video-video taklimat daripada fakulti. Okay? Terima kasih Asna Zukrina. Seterusnya soalan daripada Nurin Sofia. Salam, saya nak bertanya, adakah perlu daftar disertasi pada semester pertama dan bagaimanakah saya perlu dapatkan SB? Ya, sebenarnya saya ada soalan susulan lah. Juga boleh soalan ni mod A ataupun mod B. Yang mana, tapi kalau pelajar adalah mod A, setiap semester perlu berdaftar disertasi dan isi LKPS lah. Kalau mod B bergantung kepada kursus-kursus yang diambil, boleh rujuk struktur yang telah diberikan daripada fakulti kepada saudari lah. Tak jelas. Okey. Bagaimana perlu dapatkan SB? Pelajar mod A secara automatik akan ada SV yang dilantik. Cumanya tadi ada masalah teknikal sikit. Hari Rabu semua boleh semak semula. Mana yang tak ada SV tu boleh semak semula. Kalau mod B, Puan lantikan SV Puan akan dibuat pada semester 2 atau 3. Bergantung kepada fakulti. So boleh juga berhubung lanjut dengan fakulti masing-masing lah. Terima kasih.
Okay, terima kasih Puan Ruana. Seterusnya kita beralih ke Golden Leap Jun Long. Dia tanya, soalan ini berbunyi mengenai kertas projek daftar SEM ke berapa? Kertas projek. Silah kertas projek. 24 jam kredit. Untuk makluman, pelajar boleh mendaftar kertas projek selepas 24 mendaftar kursus 24 jam kredit. Selepas tu boleh berdaftar dengan kertas projek untuk MOXI. Okey. Daripada orang yang sama. Kedua, mengenai LKPS, adakah MOXI perlu mengisi laporan ini? Sorry, terlepas dengar. Okey. Saya sambung semula untuk LKPS. Bila pelajar mendaftar kursus kertas projek, pelajar perlu isi LKPS. Kalau tak daftar kertas projek, tak perlu daftar LKPS. Fokus kepada kursus yang diambil pada semester berkenaan. Seterusnya soalan daripada Ili Almas. Adam, saya masih belum register lagi kerana saya tak ada muid lagi. Adakah saya boleh register dulu, kemudian baru buat muid? Okey. Ili Almas, Ili Almas ni pelajar lokal ke international? Sebab kalau international, mustahil Ili Almas akan dapat offer lah sebab masih tak memenuhi bahasa Inggeris. Tapi untuk maklumat untuk pelajar tempatan tidak ada syarat bahasa Inggeris untuk memohon. So saya rasa masuk register tu maybe belum mohon lagi kot untuk PASDA. Tapi dekat sini saya jelaskan, kalau dah dapat offer, kami tak ada semakan untuk syarat bahasa Inggeris sebab kami andaikan di peringkat degree anda telah memenuhi syarat muat tersebut. Okey, saja. Seterusnya soalan daripada Liza. Boleh tak penyelia bahagian master pendidikan awal kanak-kanak membuat taklimat untuk kelas yang MOXI supaya pelajar mendapat penjelasan yang jelas lagi dan membuat grup WhatsApp untuk kelas ini? Saya rasa macam mana? Aku siapa nama penyelia dan sebagainya. Aku tak penyelia. Tak. Minta maaf ya Liza. Oh, okey. Okey, rasanya dia nak lantik doktor ni untuk bagi taklimat kepada kelas MOXI. Rasanya kena berbincang lanjut dengan pensyarah berkenaan lah kan? Itulah, sorry Liza, soalan Liza kurang jelas untuk kami menjawab sebab penyelia bahagian master pendidikan awal kanak-kanak buat taklimat menyebabkan kami agak confused. Sebenarnya nak tanya pasal kelas untuk MOXI ataupun nak minta satu taklimat. So kalau Liza masih ada sekarang, Liza boleh bagi skop sikit tak? Sebenarnya nak tahu pasal apa soalan tu. Terima kasih. Farah dan Puan Ruhana. Seterusnya soalan dari Hasbullah Hamdin. Saya ingin dapatkan pengesahan. Adakah pendaftaran kursus kod PBR 60104 merupakan kursus compulsory atau kursus audit? Dalam sistem compulsory, tapi kalau ikut yang saya faham, ia adalah kursus audit. Mohon penjelasan. Terima kasih. Okay, saya berespon untuk soalan ni. Cuma kita kena ambil maklumlah, adakah saudara Hasbullah Hamdi ini adalah pelajar penyelidikan ataupun pelajar mood B atau C. Kalau mood penyelidikan, untuk kod BPR 60104 adalah satu kursus compulsory dan audit lah. Sekiranya pelajar ini datang daripada adalah mood B atau mood C, yang ini adalah bukan kursus audit. Itu saja.
MOOC penyelidikan. Yang tadi tu yang SB tadi. Okey, yang MOOC penyelidikan ini adalah salah satu kursus Saudi lah. Wajib ambil. Okay, seterusnya kita beralih ke soalan yang dilontarkan oleh anak perempuan WOK. Salam sejahtera. Perlukah saya mendaftar kursus KPF 79980 tesis untuk semester pertama saya? Saya merupakan pelajar semester 1 PhD. Untuk saudara Wak Chu, untuk pendaftaran kursus bagi KPF 79980 adalah wajib didaftar pada setiap semester lah sehingga tamat pengajian. Seterusnya kita beralih ke soalan dari Tivia. Good afternoon. I would like to know where can I upload the picture for the matrix card as I am a semester 1 student. Thank you. Okay, for Tivia or for everyone who still did not upload the picture for the metric card, for local student, of course, after you download your offer letter, there will be a link next to your offer letter button to upload your metric number. To upload your metric card picture. But else I will type the link at the chat box. So for those who still didn't upload the photo for your metric card, you can do so. Thank you. Seterusnya soalan dari Adila. Saya ingin bertanya. Saya pelajar master Mod C. Boleh saya tahu pembelajaran secara online ini berlaku beberapa lama? Okey, saya respon. Saudari Adila, untuk pembelajaran secara online berlaku selama 4 jam. 4 jam bagi setiap kelas, tapi mengikut takwim pembelajaran adalah selama 14 minggu. Kena tengok takwim akademik juga. Boleh dapat di website IPS. Okay. Kalau saya boleh tambah, soalan dia ni berlaku berapa lama ni? Kalau kata semester ini memang kita masih online. Dan kita belum pasti lagi untuk semester akan datang. Adakah kita dalam tempoh endemik masih lagi online ataupun bersemuka? Kita akan maklumkan pada semester hadapan apakah bentuk pembelajaran yang akan berlaku. So untuk semester ini kita masih lagi online dan sebagaimana pegawai maklumkan tadi 14 minggu dan juga setiap subjek itu ikut kepada kod nombor belakang tu 4 jam dan mungkin juga pensyarah dia ada flexibility nak buat 2 jam ke ikut kepada announcement dan juga pensyarah tu punya hebahan lah kepada pelajar. Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Farah dan juga Puan Izan. Daripada Christina Peter. Salam sejahtera. Saya hendak menukar mod program iaitu dari mod B kepada mod C. Apakah prosesnya? Terima kasih. Saudari Christina, untuk menjawab soalan ini, untuk penukaran program MOOC B ke MOOC C, saudari perlu mengisi borang pertukaran mod yang boleh didapati borang tu dari website. Permohonan dalam peraturan permohonan itu perlu dibuat selewatnya pada pada semester kedua pertukaran. Tetapi ada juga kes-kes permohonan dibuat lewat, jadi keputusan sama ada diperakukan ataupun tidak kita akan bawa kepada mesyuarat Jawatankuasa Pengajian Siswa Azhar Universiti. So tertakluk pada kelulusan lah.
Puan dan netizen. Seterusnya soalan dari Muhammad Aizat. Salam. Nanti untuk kelas online research method, macam mana nak dapat link ya? Okey, untuk pertanyaan berkenaan dengan kelas, mana nak dapat link apa semua, sebenarnya pelajar-pelajar perlu mengakses My Guru. Dalam My Guru, dia akan ada list of subject yang mana pelajar dah daftar. Jadi pelajar perlu menekan ikut subjek berkenaan, dan daripada dalam tu ada satu menu yang berada di sebelah kiri. Dalam tu dia ada link lah yang boleh pelajar gunakan. Dia ada tu kat situ video conference macam tu dia punya menu. So klik kat situ untuk dapatkan link. Okey, apa-apa pun semuanya bergantung kepada pensyarah masing-masing. Sebab kebanyakan pensyarah ada yang prefer buat kelas bukan melalui My Guru. Dia bagi link special dalam grup WhatsApp ataupun Telegram. Jadi yang paling penting sekali masuk dulu dalam My Guru. Dalam My Guru tu kalau ada grup WhatsApp and so on, boleh dapatkan link untuk join grup WhatsApp ataupun Telegram yang memang berada di dalam My Guru. Okey, itu saja. Terima kasih. Seterusnya soalan dari Fakrusi 84. Assalamualaikum Tuan atau Puan. Bagaimana cara hendak mendaftar subjek bagi program Master FSK? Okay, untuk pendaftaran subjek bagi program master, pelajar perlu add khusus melalui portal pelajar lah. Iaitu kalau portal pelajar, nombor matrik dan dia punya password adalah IC. Kalau yang itu bagi pelajar yang belum lagi menukar password. Nanti kita akan bagi juga link YouTube macam mana nak daftar kursus. Nanti di chat. Terima kasih Puan Kumar. Seterusnya soalan dari Tana Rubini Murti. I would like to ask whether I need to register the subjects by myself. I'm a part-time master TESOL. How do I get the links from my classes? Macam tadi lah jawapan. Go to My Guru. Okay, Tana Rubini Murti. For information, you have to register your subject by yourself at Unisys portal for student. Okay, then you will get the link from My Guru. So you have to log in to My Guru and then you have to click on the subject that you have been registered in My Guru. You will see some menu. One of that is video conference. You have to click there and get the link for your classes. Thank you. Terima kasih Puan Farah. Seterusnya soalan daripada Hasbullah Hamdin. Bilakah kelas bermula dan adakah link online diberikan kemudian? Jadi sama juga soalan yang saya dah jawab sebelum ni. Semuanya boleh tengok dalam My Guru lah, sama ada grup WhatsApp dalam My Guru ataupun Telegram, semuanya ada dalam My Guru, termasuklah juga link. Terima kasih Puan Farah sekali lagi. Seterusnya soalan daripada Jayanti. Salam. Kami tidak mengikuti taklimat minggu lepas. Dia dari 39. Mak, ke belakang sikit. Tengok saya. Apa tu? Saya nak saya dia. Ini.
Kami tidak mengikuti taklimat minggu lepas. Kami ingin tahu tarikh mula kuliah khusus untuk psikologi pendidikan dan berapa kursus perlu daftar. Bagaimana untuk mendapatkan maklumat pensyarah? Ada grup untuk psikologi pendidikan? Terima kasih. Untuk tarikh mula kuliah bermula pada hari ini, 11 April. Untuk berapa kursus yang perlu didaftar, yang ini student boleh melihat daripada struktur program dekat portal. Apa yang kursus yang perlu didaftarkan? Kalau part time, maksimum credit hour yang boleh di add adalah sebanyak 12 jam kredit. Manakala untuk full time boleh 16 jam kredit bersamaan dengan 4 subjek. Untuk maklumat grup psikologi pendidikan, kalau ikutkan yang ni mohon maaflah Puan perlu berhubung dengan pihak fakulti. Sebab pihak IPS tak sure sama ada atau tidak grup khas untuk psikologi pendidikan. Terima kasih pada Puan Farah dan juga Puan Mak. Cuma saya nak tambah, kuliah memang kalau ikutkan takwim akademik UPSI, kuliah minggu pengkuliahan bermula pada hari ini 11. Tetapi tidak bermakna kuliah berlaku pada hari ini. Kebanyakan kelas-kelas yang dijadualkan untuk program pengajian siswazah ni berlaku pada hari Jumaat dan Sabtu. Jadi kita mohon pelajar menyemak jadual kuliah di fakulti masing-masing. Ada yang saya share link untuk tengok jadual kuliah, ada timetable. So boleh tengok di sana. Kebanyakan kuliah berlaku pada hari Jumaat dan Sabtu. Meaning ini minggu pertama kuliah lah, 11 hari bulan hari ini, tetapi kuliah tu berlaku mengikut khusus masing-masing dan boleh semak di link yang telah kita share dekat chat box tu saya ada tulis tadi. Terima kasih. Terima kasih pada Puan Jugan. Seterusnya soalan daripada Syuhana Samsudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya berkaitan dengan subjek GRU 60104. Saya student master mod A. Saya ada tengok timetable yang disediakan oleh pihak IPS. Di situ ada dinyatakan 3 kumpulan bagi subjek GRU tersebut. Saya boleh pilih mana-mana kumpulan ke? Sebab di kumpulan GRU 60104-F ada dinyatakan di situ hanya untuk MT22, MT22C dan MT187 sahaja. Untuk menjawab soalan saudari Suhana,
Untuk subjek ini saudari boleh cuba daftar pada mana-mana grup yang yang terbuka. Okey, tak ada masalah. Mana-mana grup pun tak ada masalah. Terima kasih puan. Seterusnya soalan daripada Nur Syahida. Salam sejahtera. Bilakah orientasi bagi fakulti FSK diadakan? Okay. Siap. Orientasi fakulti FSK dah dibuat pada 7 April. Ini dah lepas lah. Okay. Terima kasih. Sebenarnya yang dah terlepas, kalau kita tengok jadual orientasi fakulti sebenarnya semuanya dah selesai pada minggu lepas. Jadi mana-mana pelajar yang terlepas dengan sesi induksi fakulti boleh hubungi fakulti masing-masing untuk dapatkan perincian mungkin tertinggal, tak dapatkan infrastruktur dan sebagainya. Kita minta fakulti pelajar hubungi fakulti. Sebab kalau ikutkan tarikh-tarikhnya memang telah berlaku pada minggu lepas bagi ke semua fakulti. Okey Terima kasih. Seterusnya soalan daripada Fakruzi 84. Adakah pembelajaran MOOC kena pergi kelas tutor setiap hari? Pembelajaran MUSI, dia tertakluk pada jadual yang fakulti berilah. Mohon saudara fakulti semak jadual. Terima kasih puan. Seterusnya soalan dari Salam Murni. Saya ingin bertanya, untuk kos registration bagi PhD bimbingan dan kaunseling, saya hanya boleh add bagi tesis bimbingan dan kaunseling saja. Selain dari itu, seperti kursus research methodology, saya tidak boleh add sikit pada kata ini. Kursus research methodology wajib ambil pertama. Okey, saya tak sure Encik ke atau Puan Saramurni. Okey, untuk makluman, dekat dalam portal tu dia ada 3 tab Dia ada satu tab program based on program structure. Satu lagi kalau cik tengok betul-betul boleh nampak dekat situ ada lagi satu audit punya tab. So mohon klik audit, dia akan terpapar lah segala subjek-subjek yang ditawarkan pada semester ini. So, boleh add dekat satu lagi tab iaitu tab audit. Saya rasa mungkin kita boleh share screen kot. Supaya bila kita cakap ni nampaklah juga dekat mana sebenarnya. Okey. Kalau ikutkan, pelajar boleh pergi ke website IPS, ke website UPSI ataupun IPS. Kemudian pergi dekat login.upsi.edu.my, pilih ikon Unisys dalam kurungan student. Okey, klik. Selepas dah klik, pelajar perlu masukkan username iaitu student ID ataupun metric number lah. Kemudian password kalau masih belum ditukar, secara automatik kita gunakan pelajar-pelajar punya nombor IC. So boleh masukkan. Ada contoh satu.
M2000. Okay, kemudian sign in. Okey, kita ada beberapa menu untuk airdrop. Apa yang perlu pelajar tahu adalah klik kepada eMySIS. Kemudian pergi dekat course registration. Okey, pilih semester. Kalau yang baru first time nak buat airdrop, dia akan keluar satu pop-up. Pelajar kena update dulu profil, baru boleh pilih subjek yang nak di-add lah. Okey, kemudian kalau perasan dekat bahagian atas tu, dia akan ada beberapa tab. Perasan tak? Dia ada tulis program structure dash compulsory for all students. Kemudian dia ada lagi elective courses. Klik. Okey, kemudian dia ada lagi satu audit courses. Audit courses ni kalau ikutkan dia tulis dekat situlah. Yang ni lebih kepada untuk pelajar PhD dan juga master by research. Okey, untuk soalan yang tadi sepatutnya subjek selain daripada subjek thesis perlu add di bahagian audit courses ni. Jelas tak? Cuba klik audit courses. Okey. Kemudian boleh tekan courses tu. Course. So dekat sini semua subjek-subjek yang ditawarkan untuk semester semasa akan terpapar lah. So pelajar boleh pilih dan kemudian pilih group, klik je button add. So ini adalah untuk bahagian airdrop. So alang-alang dah saya jawab. So saya nak mohon supaya kita tengok jugalah untuk My Guru. Kat mana nak dapat link classes tu? Ini untuk registration kita log out dulu. Kemudian kita pilih My Guru. Okey, ini adalah My Guru yang mana pelajar boleh dapatkan link untuk kelas lah. Okey, sebagai contoh, ini adalah kelas-kelas subjek-subjek yang telah di-add-kan, dibuat add, iaitu beberapa subjek lah. So semua subjek-subjek yang kita add dekat bahagian tadi akan terpapar di sini. So pelajar hanya perlu memilih subjek yang berkenaan, contohnya analisis multivariate. Okey, tekan go to course. Okey, kalau ikut cuba tengok bahagian kiri, dia akan ada banyaklah menu. Salah satu menu yang paling penting adalah yang pertama dekat sinilah course dashboard ni. Untuk course dashboard ni, pelajar boleh perasan tak ada assign WhatsApp or group link. Okey, yang ni selalunya, yang ni perlu selalunya pensyarah lah yang akan masukkan link untuk group courses tersebut. So kalau tak ada lagi ni maksudnya belum lagi lah, pelajar belum assign. Pensyarah belum assign. Ataupun kadang-kadang ada pensyarah yang dia minta salah seorang daripada one of the group dalam kelas tu untuk create dan letak dekat dalam ni. So bila dah ada nanti pelajar perlu join lah group yang telah disediakan dalam My Guru ni, sama ada WhatsApp ataupun Telegram. So memang dua je pakai, WhatsApp dan juga Telegram. Okey, dekat mana nak dapat link untuk belajar, untuk masuk kelas? Tengok dekat bahagian kiri tu ada menu web conferencing. Bawah kuis saja, dah tekan. Okey. Kalau ikutkan, ini adalah di mana pelajar perlu masuk.
So nampak tak dekat bawah Google Meet tu ada click to start class now. So bila waktu dalam jadual dia kata waktu tu adalah waktu untuk kelas berkenaan, mohon tekan click to start dulu lah. So bila klik dia akan masuk secara automatik ke dalam grup untuk kelas online. Tapi kena alert ya. Untuk yang ni, pelajar wajib menggunakan email siswa untuk boleh join. Sebenarnya kalau dia tak pakai, dia boleh je. Cuma dia terpaksa tunggu pensyarah untuk accept dulu. Tapi kalau pakai siswa mail punya email, dia akan boleh automatic join. So saya rasa saya dah jelas. Kalau ada sebarang persoalan rasanya boleh download jugalah. Dekat dalam ni ada manual macam mana nak menggunakan MyGuru. Terima kasih. Seterusnya soalan daripada Isabel Joseph. Salam. Saya dapat offer M11 pengurusan pendidikan separuh masa. Saya masih lagi tunggu approval dari pihak MARA untuk loan approval. Bolehkah saya join kelas dulu? Isabel Joseph, saya tak sure cik atau puan, tapi untuk makluman, kalau dah buat pembayaran yuran dan dah boleh buat airdrop, so secara automatiknya cik dah memang menjadi pelajar lah. So berkenaan dengan approval daripada pihak MARA, dia adalah dua perkara yang berbeza. Yang tu sebab itu adalah beasiswa Isabel, betul ya? Betulkan saya kalau saya salah, itu adalah untuk beasiswa ke? Ya betul. Kalian tak? Ya? Ya beasiswa, betul puan. Dia adalah dua perkara yang berbeza lah. Pendaftaran dan juga beasiswa. So kalau dah bayar, dah settle semua, boleh saja meneruskan pengajian. Tapi kalau memang nak kena tunggu berbincang dengan pihak MARA, kalau pihak MARA kata kajian bermula pada semester Oktober dan kena tangguh dululah. Tapi kalau dia kata penajaan bermula pada semester ini, boleh proceed seperti biasa puan. Terima kasih. Thank you. Seterusnya soalan daripada Mathuri Palani. Good day. I would like to ask what is the difference between masters with dissertation and without dissertation? Is it true those with dissertation only will be able to proceed with PhD? Please advise. Thank you. Okay, I will respond. Okay, the difference between master with dissertation and without dissertation is about mode of the studies, which is mode A is for research, mode B is mixed mode, which is research and coursework. Meanwhile, mode C is for coursework. So you have to choose which one that you prefer to further your master. Okay, for the next question, is it true with dissertation only we'll be able to proceed with PhD? It's not true actually. So you can further your study, whichever mode that you want. So after that, you can continue your PhD. Is that clear? I'm not sure Madam or Sir Mathuri Palani. Is that my answer clear? Very clear. Thank you. Okay, welcome. Soalan daripada Pak Kruzi. Adakah sarjana pendidikan Islam ada MUKSI? So, Encik Pak Kruzi,
Fakulti Sains Kemanusiaan ada menawarkan sarjana pendidikan Islam dalam 3 mod, research, mod campuran dan juga mod C, kerja khusus. Seterusnya soalan daripada Syukur Suhaimi. Salam. Saya pelajar master mod A dari FPK. Saya perlu mengambil subjek GRU 60104, Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Namun begitu, tiada grup di mana pensyarah dari FPK. Tiada masalah ke saya ambil subjek ini yang diajar dari fakulti lain? GRU 6104 ada group di mana group pensyarah dari APK. Sebenarnya GRU ni dia lebih khusus umum. Sebenarnya tak ada masalah pun nak masuk mana-mana group untuk GRU ni lah. Itu saja. Terima kasih Puan. Ya, soalan daripada Wak Chu. Saya nak tanya untuk kelas GRU 60104. Ada pagi Sabtu minggu depan, kumpulan L, di mana hendak mendapatkan pautan. Terima kasih. Tadi samalah, ini memandangkan 31 minit. So saya assume selepas daripada sesi kita buka My Guru tadi, lebih jelaslah di mana boleh dapatkan link untuk kelas. Terima kasih. Terima kasih Puan Farah. Seterusnya soalan daripada Nurul Ain. Salam, saya pelajar mod C TESOL. Bagaimana saya nak tahu subjek itu merupakan education courses ataupun elective courses? Okey, untuk makluman, pelajar sebenarnya boleh semaklah struktur program pelajar sama ada daripada fakulti sendiri, boleh mohon dengan fakulti, ataupun boleh tengok dekat dalam Unisis student tadi. Yang first kali saya buka tadi, yang first saya tunjuk kat mana dekat airdrop tu kan. Kalau ikutkan dekat bahagian atas daripada course registration tu ada satu menu nama dia program structure. So pelajar boleh klik dan kemudian boleh tekan satu button lagi nama dia print. Dalam tu akan terpaparlah senarai subjek-subjek yang boleh diambil oleh pelajar bersama dengan kategori sekali. Sama ada education ke, courses ke, dan ada notes jugalah kalau subjek-subjek tu boleh jadi education ataupun elective. So apa-apa memang kena buka juga dulu program structure untuk tengok dengan lebih jelas sebenarnya apa subjek-subjek tu berada di bawah kategori education ataupun elective. Terima kasih. Terima kasih Puan Farah. Seterusnya soalan daripada Vicky. Salam sejahtera, I'm Vicky here. I got offer for Master of Arts in Tamil Literature. My question is, what are the compulsory courses I need to apply? For now, I just registered 2 courses. BTP 59941, Tesis Kesusasteraan Tamil, GRU 60104, Kaedah Penyelidikan untuk Pendidikan. Thank you. Okay, Vicky, for your information, you have to consult with your supervisor what subject that you have to add. Because you are a research mode, right? Okay. Okay, for Mr. Vicky, your program is Master of Art in Tamil Literature, which is in research, fully research. So you have to register for dissertation courses and also research methodology, which is you have already registered BTP and also GRU. So for the next semester, you have to register for dissertation courses onward. Thank you. Thank you. Seterusnya soalan daripada Adila.
Maaf, saya nak tanya sekali lagi. Kertas projek tu kalau didaftarkan di SEM 3, ini selepas 24 credit hour, kena submit masa SEM 3 juga ke? Atau boleh submit masa SEM 4? Okay, saya respon ya. Sebaik-baiknya pelajar dah daftar kertas projek, siap jugalah pada tahun berkenaan. Tapi untuk batch 1, boleh mendaftar kertas projek sebanyak 3 kali. So kalau tak siap pada semester 3, puan boleh diberikan SM atau TM. SM tu maksudnya sedang maju ataupun tidak memuaskan oleh penyelia. So boleh berdaftar semula pada semester hadapan lah. Okey, ni saya nak cerita probability kalau 3 semester tak boleh selesaikan kertas projek. Okey, semester yang pertama mendaftar, SV boleh beri SM atau TM. Sama juga dengan semester 2. Manakala kalau semester 3 dia tak siap, penyelia boleh berikan grade F kepada pelajar. So kalau pelajar dah gagal pada semester berkenaan, pelajar boleh membuat rayuan dengan fakulti untuk mendaftar semula pada semester hadapan lah. Okay, so senang cakapnya kita tak naklah pelajar mendaftar sehingga 3 semester. Once pelajar dah berdaftar, pelajar kena komit dengan apa yang dia dah daftar lah pada semester berkenaan. Terima kasih. Soalan daripada Liza. Soalannya ialah, My Guru untuk digunakan semua pelajar siswazah ke? Okay, My Guru digunakan semua pelajar siswazah ke? Ya, digunakan bagi yang ambil subjek yang ada kelas. Daripada orang sama, apakah function My Guru untuk dapatkan link kelas dan sebagainya? Yang ni disebabkan pukul 3:05. So saya rasa tadi selepas daripada taklimat dan tunjuk apa kegunaan dalam My Guru, saya rasa lebih jelas lah. Bukan setakat dapat link, sebenarnya kalau perasan dekat bahagian tepi, kena hantar assignment and so on, boleh buat benda tu semua di dalam My Guru. Kota juga ada. Semua bahan berkaitan tentang kuliah ada di dalam My Guru. Terima kasih. Terima kasih pada Puan Farah dan Prof. Azlan. Saya nak buat sedikit pembetulan yang tadi tu pelajar masa MUA dari FBK. Sekiranya pelajar adalah pelajar TESOL, dia tak perlu ambil GRU. Pelajar perlu ambil subjek BBR 60104 mulai SEM lepas. Jadi untuk pelajar selain daripada TESOL sahaja yang perlu ambil GRU untuk fakulti bahasa. Saya fokus kepada fakulti bahasa. Yang tadi tu Cik Syukur Suhaimi yang tanya tu, saya tak pasti dia MUA tu daripada program apa. Tapi kalau dia TESOL, dia perlu ambil research method tu BBR 60104. Okay. Terima kasih. Terima kasih pada Puan Azlan. Terima kasih daripada Vicky. I have another question. May I know more about Fast Track program? What are the procedures for that program? Okay, Mr. Vicky. Actually, we have a session this morning regarding the fast track. So if you miss the session, you can go to the IPS website where we attach the SOP for fast track, the requirement, the procedure for you to study detail. So you go to IPS website and then you go to future student and then you click fast track. Okay, thank you. Thank you, Bu Megawati.
daripada Alexandra Tangai. Selamat petang tuan-puan. Saya nak tanya sekali lagi. Saya dah isi Google Form penangguhan ke bulan 10 nanti. Adakah saya perlu lapor diri sekarang atau bulan 10 nanti? Bagaimana pula dengan yuran pengajian? Sebab saya masih tunggu surat pengesahan jawatan. Apakah tindakan yang saya patut ambil sekarang ni? Sama kan tadi kan, soalan tadi kan? Cepat dah jawab. Sama tu. Tapi kalau nak ikut soalan lain, isi Google Form tu tangguh. So tak perlu bayar yuran apa-apa. Import operator, nanti bulan 10 nanti kami email balik jemputan. Okay? Alright. Tak perlu. Dalam Google Form tu just letak tangguh ke Oktober. Tak perlu ikut ini. Baik. Seterusnya soalan daripada Muhammad Zaid. Saya pelajar PhD Fakulti Bahasa. Adakah bekas pelajar UPSI mendapat potongan diskaun bayaran yuran pengajian sekiranya ada potongan? Adakah bayaran yang telah dibuat akan mendapat pemulangan semula baki terlebih bayar tersebut? Thank you. Daripada Merabu. 25 15%. Okey, untuk alumni ini tentang alumni kan bekas pelajar UPSI, kita ada pemberian diskaun sebanyak 15% kepada alumni. Tetapi dia tidak secara automatik yuran tu dikurangkan 15%. Nanti pihak bendahari akan dapatkan senarai nama pelajar baru daripada kami IPS. Senarai itu bendahari akan proses dan dia akan refund lah selepas proses semakan dan sebagainya dibuat. Jadi duit akan masuk kepada pelajar tapi bukan secara automatik apabila pelajar register awal semester. Dia akan masuk kemudian selepas bendahari proses. Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Nizam. Soalan seterusnya daripada Nur Ain Muhammad Jani. Salam, saya nak tanya, saya belajar Muhsi full time FPE. Boleh ke untuk SEM 1 ni saya request untuk ambil lebih dari 16 jam kredit sebab saya dah add 5 subjek untuk SEM 1. Adakah subjek yang saya ambil tu valid 5 subjek atau saya tetap kena ambil 4 subjek sahaja? Okey. Cik Nurul Ain binti Muhammad Jani ni, okey, sebenarnya dia ada salah satu soalan lah. Kalau puan pada awal-awal semester hari tu memang ada masalah teknikal daripada sistem yang mana dia tak ada buat semakan maksimum jam kredit. Dan sebab itu pelajar boleh mendaftar lebih daripada 4 jam kredit, daripada 16 jam kredit. So, apa yang jadi sepatutnya pelajar drop semula subjek supaya jadi 4, kemudian mohon semula maksimum jam kredit tambah daripada 16 kepada 20. Daripada situ nanti dekan fakulti akan buat approval kalau dekan rasa sesuai. Kalau tak, dekan akan reject. So apa pun langkah yang perlu dibuat sekarang adalah yang pertama pergi ke airdrop tu, kemudian drop satu subjek, request daripada 16 kepada 20 maksimum untuk jam kredit, tunggu approval daripada dekan fakulti. Kalau approve, then boleh add semulalah subjek yang kelima. Okay, terima kasih. Terima kasih Puan Nurul. Seterusnya soalan daripada Airil Arifin. Selamat petang. Nak tanya, untuk pelajar part time, memang tak boleh ambil subjek lebih daripada 12 kredit ke? Kalau sudah daftar subjek dan daftar 4 subjek, yakni 16 kredit, bagaimana? Di kes ni sama macam Ain tadilah. Apa yang perlu buat sekarang adalah drop dulu, kemudian apply maksimum daripada 12 kepada 16. Tunggu respon daripada dekan lah sama ada dah boleh add atau tidak sebanyak 4 subjek. Start yang sama ya. Terima kasih. Terima kasih. Seterusnya soalan dari Bob. Nama.
Thailand Dia belajar ni dari Thailand. dari Thailand Assalamualaikum bagi pelajar luar negara, kami sangat dapat belajar. Terima kasih, maaf untuk tak kisahlah dalam negara ke luar negara ke, kami tak post tau. Kad. So nanti tak apa, sebab nanti sampai satu masa nanti awak kena buat juga pas pelajar tu, dan sampai satu masa nanti awak kena datang juga ke UPSI untuk completekan awak punya visa pelajar. So nanti masa ambil visa pelajar tu nanti baru awak boleh ambil kad matrik. Namun begitu, kalau awak nak salinan untuk kad pelajar, boleh buat demikian dengan nanti emailkan saja kepada pihak unit kemasukan. Nanti unit kemasukan akan bagi salinan sajalah. Tapi kalau kad tu memang kami tak post lah, sama ada dalam luar negara ataupun dalam negara, sama saja. Terima kasih pada feedback. Seterusnya, Dah. Okay. For Tivia, could you please leave your student ID so that I can assist you? beralih ke seterusnya dari Tanda Rupini Pergi. Good afternoon. May I know the due date for the intake, May? Hi, Tanda Rupini Pergi. For your information, we don't have May intake. For your information, in PSI, for postgraduate program, we have double intake, which is the first is March intake and the second one is October intake. So, but if you mean that due date for registration, yes, for master by mixed mode and coursework, you may register until week 2 of the study. But for PhD and master by research, you can register until week 7, which is until May 2022. But the intake is still March 2022. Thank you untuk feedback. Seterusnya, soalan daripada Salam Murni. Kalau PhD, kod apa untuk research methodology? Okay, kod subjek ni kita untuk khusus audit, dia adalah umum. Bermakna tak ada spesifik untuk PhD, GRU 0104 ataupun ada spesifik kod yang kita asingkan untuk master dengan PhD sebab dia boleh datang daripada mana-mana kursus kaedah dari setiap fakulti. Jadi pelajar boleh tengok dekat uni student tadi, MySIS tadi, yang dalam senarai audit course, pelajar boleh select daripada situ. Kelas-kelas yang ditawarkan sebab di dalam research methodology. Jawab tu. Pelajar juga boleh bincanglah dengan penyelia khusus untuk kenal pasti research metodologi apa yang sesuai dengan penulisan pelajar. Terima kasih kepada seterusnya soalan daripada Ijirah Bonfred. Kalau dekat MySIS saya tak ada elective course, saya mod C, hanya ada program structure dan audit courses sahaja. Okey, untuk makluman, Insyirah Abu Hassan, dekat MySIS tadi kalau perasan memang ada 3 lah kan. Untuk saya ada 3. Cuma yang ada 3 tu ada certain program sahaja akan ada 3, ada lagi satu tab iaitu elective courses. Ada yang tak ada, tapi kalau ikutkan setiap orang sebenarnya yang sepatut ada memang 2 sahaja. Dah kan lah, tab tu yang elective sahaja yang klik tu. Yang klik tu. Okay, so dia memang ada 2 sahaja kalau untuk lain-lain.
Yang lain-lain tu kalau ikutkan dalam program struktur memang dia ada elektif sendiri tau. Kalau perasan lah, dalam MOSI tu dia ada elektif. Tapi dia sebenarnya memang ada dalam tab program struktur. Ini untuk kes-kes khas sahaja, certain program yang memang ada satu lagi tab iaitu elective courses. Mana yang tak ada tu sebenarnya dua sahajalah. Dalam program struktur tu dah ada elective sendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak Tuan. Seterusnya soalan daripada UPB. Good afternoon. I want to know when did our international student need to come back to UPSI? How long will the online class last? Okay, for international student, you always can come to Malaysia without any problem because for Malaysia starting from April, our international border also have already opened. So you can come to Malaysia and complete for your visa process, but you have to understand you have to enter Malaysia using the student visa by using the VAL or VAL to enter Malaysia as student. So how long will online class last? For now, for this semester, we just can confirm for this semester only. The class will be online, but for next semester, we have to wait for university and also the Ministry of Education to announce whether for next semester is online or not. Okay. But for more information, for more information on traveling to Malaysia, I will give you in the chat box to contact to. We give you the contact for International Air Mobility Center for you to contact regarding the process or procedure to travel to Malaysia. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you Encik Bai. Seterusnya soalan daripada Nazrul Naim Ali. Apakah beza antara GRU 60104 Kaedah Penyelidikan untuk Pendidikan dengan GRU 60304 Kaedah Penyelidikan? Saya merupakan pelajar sarjana Mod A semester 1 dan saya perlu ambil GRU yang mana? Terima kasih. Okay, untuk Encik Nazrul, perbezaan antara GRU 601 dan GRU 603 adalah GRU 60104 adalah untuk program-program yang berkaitan dengan pendidikan. Manakala bagi GRU 60304 adalah khusus kaedah pendidikan yang berkaitan dengan program bukan pendidikan. Bagi mencadangkan pada Encik, saya rasa lebih tepat sekiranya Encik merujuk kepada pensyarah ataupun supervisor untuk mengetahui mana yang lebih sesuai untuk diambil pada semester ini. Terima kasih. Terima kasih pada Puan Ketua. Seterusnya soalan daripada Nur Ain. Saya dari SPG Mod A, adakah statistik gunaan juga dikira sebagai subject research method? Okay, untuk Puan Nur Ain, bagi mengambil khusus kaedah pendidikan, khusus statistik gunaan juga dikira sebagai khusus kaedah pendidikan dan pelajar boleh mengambil khusus tersebut dan lagi tepat dan lagi, saya rasa lagi sesuai sekiranya perbincangan diadakan dengan fakulti dan juga supervisor Puan. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada Puan Nazrul. Seterusnya soalan daripada Nur Amalina. Assalamualaikum. Salam.
Saya nak tanya macam mana nak dapatkan opsi student email ya? Okey. Nur Amalina, okey. Puan Nur Amalina, untuk makluman student email akan aktif selepas lebih kurang 7 hari ke 14 hari selepas student dah aktif sebagai pelajar. So dia akan automatik, kemudian student boleh, Puan Nur Amalina boleh tengok dekat dalam Unisys student tu, kan ada banyak menu bahagian tepi. Salah satu dia adalah iOS ni ke ada link ni? Ada salah satu dia dekat bahagian tu akan dapatlah dia punya dia punya username dan juga password untuk student email. Okey, Puan, berkenaan dengan student email, setelah SEM akan dibuat, ada masalah teknikal yang menyebabkan akaun email tak terpapar di dalam MyUpsi Student. Jadi nanti pihak IPS akan buat makluman bila pelajar boleh mula melihat akaun pelajar. Tapi dalam minggu ni lah sebab masing-masing nak kena gunakan untuk masuk kelas. So kita akan usahakan supaya benda ni akan selesai pada minggu ini. Boleh disiplin projek daftar kertas. Okay, untuk kertas projek, sebab dekat sini ada mention thesis dan juga projek paper. So saya rasa mungkin kertas projek sebenarnya sebab thesis boleh didapatkan pada semester pertama. Okay, untuk kertas projek, di dalam peraturan ada ditetapkan pelajar perlu memenuhi 24 jam kredit khusus terlebih dahulu sebelum mengambil kertas projek. Namun sekiranya terdapat keperluan yang mendesak, pelajar boleh membuat permohonan dipinta fakulti dan perlu mendapat perakuan daripada Dekan Fakulti terlebih dahulu sebelum mendapat mendaftar kertas projek pada semester pertama. Terima kasih. Terima kasih pada Sekian soalan daripada Ayu Sufina. Salam tuan dan puan. Untuk apply kat KTM pelajar, saya perlu mengisi student verification letter. Jadi saya nak tanya pada siapa saya boleh emailkan orang tersebut untuk mendapatkan job dan catatan pegawai. Terima kasih. Boleh je, datang IPS pun boleh.
Boleh je datang je kat IPS, kita akan buat verification lah untuk pelajar. Tak ada masalah. Tapi dia memang kena datang ke IPS lah sebab CHOP apa semua pihak KTM memang kalau sebelum ni lah memang dia nak benda tu sebagai original punya kopi lah. Bukannya apa by fax lah macam tu. Bukan di salinan. Secara murni, untuk semester ini pembelajaran secara online kan? Ya, jawapannya secara online. Kecuali dinyatakan face to face mengikut jadual yang telah disediakan oleh fakulti yang mana boleh dapat di laman web IPS. Soalan seterusnya daripada Lee Eng Chiat. Mohon tahu bila boleh ambil kad pelajar dan bagaimana untuk mendapatkan alamat email pelajar? Untuk kad pelajar, macam saya dah explain tadi, saya rasa awak pernah dengar kot kan. Okey, untuk kad pelajar tu nanti selepas selesai cetakan, kami akan maklumlah yang awak boleh datang ke UPSI untuk ambil kad matrik. Dan untuk yang kedua tu, untuk alamat email pelajar tu nanti, seperti pegawai IT kami kata, dalam tempoh 5 hingga 7 hari selepas awak aktif, awak dah boleh akses untuk email pelajar tersebut. So yang untuk email pelajar tu awak boleh semak dekat awak punya portal lah. Cuma seperti yang juga yang telah dimaklumkan, menu untuk semakan tu ada masalah teknikal, jadi akan diusahakanlah dalam minggu ini sebelum kelas bermula akan adalah detail akaun email pelajar. Terima kasih daripada Cikgu dan juga Pembara. Seterusnya daripada Vigneswaran Parthiban. Another question. Just now point got said about the 50% discount in tuition fees for alumni students. So I would like to ask whether I have to apply for it in any portal or UPSI automatically process for us. In case automatically processed by UPSI means how long it will take, madam? Okay, student no need to apply for discount because IPS will send to bursary, will check to the system and send to bursary and process how long takes it's bursary will process for this semester, but it's depend to bursary process in bursary. Thank you, Pak Yvette. Soalan daripada Farhan Izzuddin. Salam tuan tu puan. Sebagai student yang mengambil master dalam mod A, saya nak tahu bagaimana nak daftar disertasi. Okay, untuk act khusus, pelajar perlu pergi ke portal pelajar. Di situ boleh act khusus. Saya akan bagi link YouTube macam mana nak act khusus. Okay, terima kasih kepada Puan Mak. Seterusnya soalan daripada Nur Aziani. Salam tuan puan. Saya ambil master dalam mod A sarjana sains kimia. Boleh saya tahu kod kaedah penyelidikan untuk saya perlu add? Tadi saya terlepas dengar. Okay, untuk Puan Nur Aziani, bagi pelajar baharu semester ini, fakulti ada menawarkan khusus kaedah penyelidikan yang tersendiri. Maknanya kan apa nama SPTGR yang satu kesukaan.
So, untuk mendapatkan maklumat dengan lebih cepat, Puan perlu berhubung dengan fakulti dan juga dengan penyedia Puan. Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Semua. Seterusnya, soalan daripada Syahrizal dan Hobi. Saya pelajar master FPM Mode C dalam program structure. Saya dapati ruangan kursus selektif dikosongkan. Adakah saya boleh memilih mana-mana kursus pendidikan sebagai kursus selektif? Okay, untuk Encik Syahrizal Nawawi, saya mohon Encik dapat tinggalkan nombor Encik pada chat box supaya kami boleh semak dengan lebih teliti berkaitan dengan program structure Encik. Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Aswad. Dan soalan saya kisah. Sebentar untuk telegram apa ya? FSK ya. FSK, Fakulti Sains Kemanusiaan. MSC. Apa ya? Sekian. Gayanya soalan-soalan semua pun telah semua dilontarkan ya daripada para pelajar baru ni. Okey. Hadirin sekalian, dengan ini maka berakhirlah sesi soal jawab berkaitan hal-hal akademik dan pembelajaran daripada para pelajar sekalian. Izinkan saya menyampaikan sebagai penutup majlis pada hari ini. Akar keladi melilit selasih. Selasih tumbuh ke jabatan. Kalungan budi, junjungan kasih, untuk seluruh kenangan sepanjang zaman. Sebelum majlis ini berakhir, bolehlah kiranya kita bergambar bersama-sama. Sila on-cam video masing-masing bagi memudahkan kita bergambar sebagai kenang-kenangan.
Okey. Saya sekali. Mana yang belum buka kamera lagi? Saya akan buka kamera Ya, silakan. Untuk arah sisi tak boleh jatuh sini. Dia, siapa? Ready. Sekejap. Saya mewakili Jawatankuasa Program, mohon ampun dan maaf ke atas salah dan silap saya sepanjang pengendalian majlis ini. Kita tutup majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Dan bagi yang bukan beragama Islam, digalakkan untuk tutup majlis ini dengan membaca doa sendiri. Sekian, terima kasih dan salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Saling menghargai, saling